Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan kita sentiasa diradai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kali ini kita akan sentuh berkenaan dengan sabar dalam menghadapi musuh. Sebagaimana biasa, kita akan mulakan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Dan daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW pada satu hari ketika sedang menghadapi musuh di medan perang, baginda menunggu sehingga matahari condong, yakni tunggu, tapi tidak menyadang lagi sehingga masuk zuhur. Setelah matahari tergelincir, baginda SAW berdiri dalam kalangan mereka dan lalu bersabda, wahai manusia, janganlah kalian sangat bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Mohonlah kepada Allah supaya selamat daripada bencana dan perkara yang tidak menyenangkan. Maka apabila kalian berdepan dengan musuh, bersabarlah kalian. Dan ketahuilah syurga itu di bawah naungan mata-mata pedang. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang membinasakan tentera Ahzab, yakni barisan bersekutu daripada pelbagai agama dan kumpulan, binasakanlah mereka, yakni musuh. Tolonglah kami dan menangkan kami dalam menghadapi mereka. Jadi kali ini kita akan sentuh berkenaan dengan sabar dalam menghadapi musuh. Jadi kita tak boleh menjangkakan musuh-musuh kita ini. Kita ada 3 jenis musuh. Sedang penonton sekalian, siapakah mereka? Siapakah musuh-musuh kita itu? Satu, syaitan, musuh kita. Yang kedua, hawa nafsu kita sendiri, musuh, boleh jadi musuh kita juga. Yang ketiga, manusia. Jadi kita kena bersabar dalam menghadapi 3 musuh dan kena tahu bagaimana tekniknya untuk berdepan dengan musuh-musuh kita. Musuh kita yang tak nampak ada 2. Iaitu syaitan tak nampak, nafsu kita pun kita tak nampak. Tapi dia ada. Yang ketiga ni kita nampak. Dia semua itu perlu kepada strategi, perlu kepada cara-cara bagaimana kita boleh selamatkan diri kita daripada musuh-musuh kita. Kerana musuh-musuh ni sentiasa ingin mengganggu kita, menggugat kita, membelit kita sehingga kita lari daripada manhaj Islam, lari daripada agama, lari pada syariat Islam ini supaya kita duduk dalam neraka. Itu kesudahan bagi orang yang terikut, orang yang terikat dengan gangguan atau terbelit dengan musuh-musuh tadi. Baik. Berdasarkan hadis di atas, terdapat 2 kisah yang boleh diceritakan. Kisah yang pertama ialah berkenaan taktik dan strategi peperangan Nabi Muhammad SAW
Baginda tidak hanya berperang secara membabi buta sahaja, tapi mempunyai kaedah dan caranya. Sekarang kita fokus kepada musuh kita yang ketiga. Sabar ketika menghadapi musuh yang ketiga, iaitu jenis manusia yang akan menyusahkan kita, menyusahkan umat Islam, menyusahkan negara Islam. Jadi kita nak berdepan dengan mereka mesti ada tekniknya, mesti ada caranya. Walaupun kita di pihak yang benar, walaupun kita ni adanya Allah, adanya malaikat, jadi belum tentu kita menang. Kebenaran dari segi peperangan fizikal ini belum tentu kita menang. Walaupun sebenarnya kita menang dari segi kebenaran itu, tapi dari segi fizikalnya belum tentu yang hak ini menang. Itu sudah menjadi fitrah. Bila hidup atas muka bumi ni, dia mesti ada usaha, dia mesti ada perancangan. Mesti kita bertindak, mesti kita kena tolong, kena bantu, kena bergerak. Kalau tidak kita akan kalah. Itu kita kena ingat. Jangan, kita kan ajaran yang benar, Islam ni agama yang betul. Jadi pasti Allah akan tolong, malaikat akan tolong kita. Jadi tidak begitu. Selagi mana kita hidup atas muka bumi, musuh pun bergerak, musuh juga merancang, kita juga kena merancang. Kita juga kena bergerak, kita juga kena berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan. Kalau tidak, kita tak akan menang, kita akan kalah. Baik. Antara strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ialah menyerang musuh setelah masuk waktu zuhur. Dengan cuaca pada ketika itu agak lembut dan panas mulai berkurangan. Semakin lama semakin kurang kepanasan apabila masuk waktu asar. Itu antara sebabnya kenapa Nabi bila nak berdepan dengan musuh tu tangguhkan dulu, biar dulu buat sementara waktu sehingga lepas zuhur. Disebutkan di sini antara hikmahnya dari segi cuacanya, dari segi kepanasannya, suasana ketika itu biar selesa sikit untuk kita berperang. Jadi kalau panas terik begitu dah lah panas nak lawan musuh pula. Jadi masalah ada dua tu, panas terik satu, kemudian nak berdepan dengan musuh pula, jadi terganggu. Jadi biar paling kurangnya sudah reda, semakin berkurangan kepanasan itu. Barulah kita boleh fokus untuk menentang musuh. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bijak memanfaatkan kedudukan matahari ketika berperang. Baginda mengambil peluang menyerang musuh ketika matahari sedang berada di kedudukan yang bertentangan dengan barisan musuh. Hal ini menyebabkan musuh akan menghadapi silau akibat pancaran cahaya matahari. Satu lagi sebabnya, strateginya ialah, jadi Nabi tengok kedudukan itu. Apabila musuh tu bila matahari dah condong, mana matahari itu bertentangan dengan mereka, jadi mereka silau, mereka berdepan dengan matahari, tentu Islam membelakangi matahari. Jadi itu membantu umat Islam untuk berperang dengan musuh-musuh. Walaupun kita ada doa, walaupun kita ada Allah bersama dengan kita, malaikat bersama dengan kita, tapi sebab musabab atas muka bumi ini kita kena cari, kita kena usahakan sedaya upaya kita. Lepas tu baru kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh main tawakal je, serah pada Allah je lah. Ada kita ajaran yang benar, kita dah berdoa dah. Tidak boleh. Semua kena ingat, kita dalam gerakan Islam, dalam memperjuangkan Islam, dalam dakwah, dalam apa jua perkara, sebab musabab atas muka bumi ini kita kena ambil kira, kita kena rancang sekadar yang kita mampu. Lepas tu barulah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Situasi ini menyukarkan pasukan pemanah musuh untuk menyerang pasukan tentera Islam. Ini merupakan taktik yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di medan perang. Peperangan itu perlu dihadapi dengan kaedah serta cara yang betul, bukannya boleh dilaksanakan secara ikut suka sahaja. Jadi musuh yang bersistematik, musuh yang mempunyai perancangan yang begitu cekap, dia boleh mengalahkan kita. Kita yang tak ada nizam, yang tak ada peraturan, yang tak ada sistem, boleh dikalahkan oleh musuh yang bersistem. Sebab tu kita, bila berubahnya masa, berubahnya zaman, kita kena mengetahui juga sistem-sistem sekarang ni, teknologi sekarang ni. Contohnya penggunaan media. Jadi musuh-musuh dia akan menggunakan media ini untuk menyerang. Dia panggil ghazwatul fikri, menyerang pemikiran umat Islam, pemuda-pemudi Islam, kanak-kanak Islam. Jadi kita hanya menggunakan media-media biasa, duk main ceramah, duk main bagi kuliah di masjid, di surau, sekadar itu saja. Paling banyak pun di Facebook macam ni. Jadi mereka menyerang dalam TikTok, menyerang dalam Instagram,
dan macam-macam alat-alat lagi lah. Jadi kita orang agama ni tidak masuk sampai ke tahap itu. Dalam TikTok ke dalam Instagram kita, sekadar Facebook ataupun sekadar WhatsApp, dia tidak banyak kita masuk itu. Sedangkan tentera-tentera musuh ini, mereka mengamburi mata umat Islam, pemuda-pemudi Islam dalam berbagai cara. Itu kekurangan kita lah. Kena bakal sedari golongan pendakwah dan terlibat dengan membantu agama Islam ini, agar kita lebih luas lagi media sosial kita untuk berdakwah. Kisah kedua daripada hadis tersebut ialah berkenaan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan baik ucapan untuk memberi semangat kepada bala tentera Islam. Antara ucapan tersebut ialah baginda meminta umat Islam supaya jangan berkehendak untuk bertemu dengan musuh. Bagi orang Islam lebih baik sekiranya musuh tersebut memeluk Islam dan bukannya mati di medan peperangan. Baik. Walaupun kita tahu jihad itu besar pahalanya, apatah lagi kalau mati syahid, namun demikian kita diajar untuk tidak mencari musuh. Walaupun musuh itu ada, kita kalau bolehnya kita jangan berperang, jangan bergaduh, jangan berbalah, berdamailah. Itu Islam. Islam ni kan selamat sejahtera, nama Islam. Berperang ini, bermusuhan itu adalah cara yang terakhir, pilihan yang terakhir. Kalau tak ada cara dah, tak boleh berdamai dah, baru silakan dah. Jadi Nabi ajar kepada kita, jangan kita bercita-cita untuk melawan musuh, untuk berperang. Pilihlah kedamaian dulu, pilihlah keselamatan dulu. Semua pihak, dia selamat, kita selamat. Itu yang terbaik. Kita mahu keselamatan. Masalah akidah itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdakwah, dia orang tak nak ikut, tak apa. Jangan tak nak ikut, tak apa. Tapi dia kena berlindung, dia kena berada di bawah naungan Islam. Kita tak boleh paksa mereka meluk Islam. Selepas itulah, walaupun kalau mereka tidak menerimanya, tak terima Islam, tak terima perdamaian, nak berperang dengan kita juga, barulah kita akan berperang. Barulah kita akan berjihad ketika itu. Itu cara, kaedah kita dalam Islam ini. Satu tiba-tiba kita nak berdamai. Jadi kalau ada peluang kita akan berdamai. Nanti kita akan ceritakan. Di seterusnya umat Islam juga diminta supaya tidak menanamkan niat untuk membunuh musuh. Hal ini demikian kerana kejayaan dalam mengislamkan musuh adalah lebih baik daripada membunuh mereka. Sekiranya musuh itu sendiri sanggup berdamai walaupun tidak meluk Islam dan rela bernaung di bawah kerajaan Islam, itu adalah lebih baik daripada berperang. Umat Islam digesa supaya menunjukkan kebaikan dan keadilan Islam kepada musuh. Perdamaian itu lebih baik daripada kita berperang, daripada kita membunuh mereka. Dan kalau mereka milik Islam, itu yang terbaiknya. Kerana mereka selamat dunia dan akhirat bila mereka milik Islam. Tapi bila mereka berdamai, mereka hanya selamat di dunia, tak selamat di akhirat. Tapi kalau kita pilih berperang, mereka itu tak selamat dunia dan akhirat. Jadi lebih baik. Tengok dia punya ranking dia. Kalau mereka pilih Islam, mereka selamat dunia dan akhirat. Kalau mereka tak terima Islam tapi mereka pilih berdamai, mereka selamat dunia tak akhirat. Tapi anda kata mereka itu tidak pilih Islam dan tak pilih berdamai, mereka tak selamat dunia dan akhirat. Kita boleh jadi juga di sini tak selamat dunia tapi selamat di akhirat. Jadi orang Islam dia pasti selamat di akhirat kalau dia baik. Tapi atas muka bumi kalau dia mati, maka tak amal dia di dunia, tapi akhirat nanti dia selamat. Itu kita tak apalah bagi pihak kita ini, kalau asalkan kita ikhlas. Yang penting kesian kepada orang musuh-musuh kita itu. Sebab itu kita bagi mereka pilihan. Dua pilihan. Yang ketiga baru berperang. Kalau mereka tak mahu berdamai, tak mahu bersama dengan kita, tak apalah, berperanglah. Baik. Bahkan terdapat dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam berperang dengan satu puak yang terkenal dengan kelebutannya dan tidak mahu memeluk Islam. Baginda bersabda, "Unfus ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa ad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi. Fawallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am."
berangkatlah dengan tenang sampai kamu. Yang ni Sayyidina Ali ditugaskan Sayyidina Ali di sini. Tiba di medan di daerah mereka, lalu ajaklah mereka untuk memeluk Islam, serta beritahulah mereka kepada mereka hak Allah yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seorang melalui kamu adalah lebih baik bagimu daripada memiliki unta merah di hati orang Arab yang paling berharga. Itu perbandingan yang Nabi buat supaya kita lebih faham. Kalau Allah beri hidayah kepada seorang musuh, seorang kafir, seorang muslim itu dengan usaha kita, maka itu lebih baik daripada kita memiliki unta yang merah, harta yang paling berharga, harta yang paling mahal ketika itu. Unta-unta jangan kita ingat macam lembu je harga dia. Macam kuda, macam kuda ke, mahal. Unta-unta yang terbaik ni mahal. Saya pernah lihat, saya pernah baca lah. Ada yang juta unta ni. Macam kereta Ferrari begitu. Bukan setakat sejuta, bahkan lebih daripada itu. Harga unta ni. Bukan main-main. Jadi, harta yang berharga. Jadi lebih baik kita mengislamkan seorang non-Muslim yang nak memusuhi kita itu daripada kita memiliki kereta Ferrari contohnya, kalau nak bandingkan mudah kita faham lah, atau kereta Lamborghini ke, kereta apa yang mahal-mahal ni lah, lebih baik. Baginda SAW berpesan kepada Sayyidina Ali apabila pergi ke negeri itu, jangan menyerang mereka, sebaliknya menyeru mereka agar memeluk Islam. Jika mereka bertindak menyerang, jangan dibalas serangan itu sehingga mereka membunuh salah seorang daripada orang Islam. Tengok sampai ke tahap itu. Ajak mereka berdamai dulu, terima Islam kalau boleh, ataupun berdamai. Kalau mereka serang juga sabar dulu, biar mereka mulakan dulu, baru kita akan serang mereka, kita akan balas balik menentang mereka. Sekiranya mereka membunuh salah seorang daripada tentera Islam, janganlah menyerang mereka, akan tapi tunjuklah mayat yang dibunuh itu di hadapan mereka. Jika kemudian sememangnya musuh ingin perang juga, barulah mereka diperangi. Tengok, nak dia ajar lagi, kita bersabar lagi. Pilihan yang kedua, tak apa, sabar lagi. Sikit lagi, bersabar lagi. Kalau mereka inginkan terus berperang, maka ketika itu lawanlah mereka. Berdasarkan hadis di atas, ini menunjukkan bahawa begitu baik sekali pendekatan Islam itu lebih baik mengajak orang bukan Islam untuk memeluk Islam, ataupun orang bukan Islam berdamai dengan Islam. Bahkan ketika sedang berperang pun Tuhan berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka, yakni pihak musuh, cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya, serta bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dia, yakni maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan kepadamu. Ialah yang menguatmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Sedang penonton muslimin muslimat sekalian, jadi dalil inilah yang menjadi pegangan kepada kita dalam bab kalau kita bermusuh dengan siapa-siapa, sampai satu tahap perdamaian itu diisytiharkan, perdamaian itu telah dikempenkan, maka kita pilih perdamaian. Kerana ayat ni lah, jadi pemimpin-pemimpin kita akan memilih untuk berdamai. Walaupun kalau ikut kisah-kisah lama, kalau ikut peristiwa-peristiwa lama, tak mampu kita nak lupakannya. Tapi ayat Allah, kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Ini perlu kita ingat, kita perlu simpan dalam diri kita kefahaman dalam bab ini. Jadi mereka cenderung untuk berdamai, maka kita kena setuju dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan kita buat masa ini. Kita tawakal kepada Allah.
Berdasarkan ayat Quran tersebut, umat Islam diingatkan supaya jangan takut sekiranya musuh ingin menipu ketika dalam perdamaian ataupun sebarang gencatan senjata. Sesungguhnya Allah akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Di setengah orang kata, nanti musuh-musuh kita akan menipu kita balik. Itu kita serah pada Allah. Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh, pasti Allah akan jaga kita. Hanya kita ikut perintah Allah, Allah akan jaga kita, insya-Allah. Allah tak akan biarkan kita dengan begitu saja tanpa lindungan dia. Ya Allah sebut begini. Jadi kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat dalam satu peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW, diceritakan bahawa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang merupakan cucu angkat Nabi Muhammad SAW, telah membunuh seorang musuh. Dikatakan bahawa musuh tersebut telah mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi Usamah bin Zaid tetap juga membunuh musuh tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Aqala la ilaha illallah wa qataltahu?" Apakah kamu membunuhnya sedangkan dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab, "Ya Rasulullah, innama qalaha khafa minas silam." Dia hanya mengucapkannya kerana takut dibunuh. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lama aqalaha am la?" Apakah kamu telah membelah hatinya untuk mengetahui sama ada dia benar-benar beriman ataupun tidak? Berdasarkan kisah ini, musuh itu mengucap 2 kalimah syahadah kerana takut kepada pedang dan bukannya kerana betul-betul bersyahadah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa niat musuh mengucap 2 kalimah syahadah itu tidak perlu dinilai oleh umat Islam dan sepatutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kaedah yang jelas kepada kita, nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya menghukum secara zahir, kena ingat begitu. Kita kena menghukum secara zahir sahaja. Allah yang menguruskan yang gaib itu, yang tersembunyi itu, sarair. Itu Allah yang menguasainya. Jadi orang itu buat amal ibadah ke, kita jangan duk tuduh dia riak ke, dia tak ikhlas ke. Itu hak Allah Subhanahu. Kita tidak tahu. Dia bersedekah, dia berpuasa, dia sembahyang, dia buat apa pun, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh hukum pula? Kita duk kata dia ni riak lah, dia nak tunjuk pada orang lah. Itu kita tidak tahu. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah tahu, kemudian dia. Tuannya itu. Mungkin dia nak mengajar orang, dia buat secara sedekah secara terang-terang, kan boleh juga sedekah secara terang-terang, walaupun dia galakkan kita bersedekah secara tersembunyi. Tapi boleh juga sedekah secara terang-terang untuk mengajar orang sebagai pemberitahu kepada orang bahawa kita kena bersedekah dalam bab ini. Ketika sekarang ini, boleh. Begitu juga sembahyang. Sembahyang ada sembahyang secara terang-terang, ada yang tersembunyi. Begitu juga dengan puasa. Jadi kita hanya menghukum secara zahir sahaja. Jangan kita terlibat dalam mempertikaikan amal ibadah orang lain, pertikaikan kesalahan orang lain. Sekarang kan kita tidak tahu keikhlasan mereka itu. Kita dah kata dia riak, dia nak menunjuk. Siapa dia kita? Mana kita belah dada dia untuk kita lihat. Sebab tu Nabi suruh ni. Adakah kamu belah dada dia? Yang kamu tahu dia tu takutkan mata pedang sungguh. Yang kamu layak untuk bunuh dia. Bagi peringkat kita yang kita layak untuk kita kutuk dia, untuk kita hina dia. Kita belah dada dia ke? Kita perlu ingat dalam bab-bab kaedah seumpama ini, kita hanya menghukum secara zahir. Allah yang menguasai, yang mengetahui perkara yang terlindung itu. Apabila musuh itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, ini bermakna musuh tersebut telah memeluk Islam dan umat Islam adalah dilarang daripada membunuh musuh itu. Perkara ini yang diajar dalam Islam. Jadi kalau dia dah mengucap Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita tidak lagi berperang dengan dia, tidak lagi membunuh dia. Walaupun dia tipu kita, dia punya pasal. Masalahnya kita tidak tahu dia tipu kita ataupun dia bercakap benar. Hanya Allah sahaja yang tahu. Baik, kita sambung lagi. Sidang penonton sekalian. La tatamannau liqa al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Janganlah kamu bercita-cita hendak bertemu musuh,
Jika kalian sudah bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ini intipati apa yang kita sentuh pada pagi ini. Jangan bercita-cita untuk bermusuh dengan orang. Jangan mencari musuh. Berdamailah. Berusahalah untuk berdamai dalam apa jua perkara, apa jua bab. Berdamailah. Itu lebih baik. Jangan bercita-cita untuk bermasalah. Jangan cari pasal. Istilah pun pepatah kita pun, musuh jangan dicari kan, rezeki jangan ditolak. Itu betul lah tu pepatah kita tu. Musuh jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Di petikan hadis yang disebutkan oleh baginda SAW meminta seluruh umat Islam jangan sesekali menginginkan peperangan itu berlaku. Sekiranya perang itu boleh dielakkan, maka perlu dielakkan dan musuh berdamai. Kalau boleh elakkan, elaklah. Kalau boleh berdamailah. Supaya kita berada pada peringkat kedua. Peringkat pertama, boleh jadi peringkat pertama berlaku. Apa yang peringkat pertama tadi? Musuh terima Islam, dia selamat dunia, selamat akhirat. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, berdamai juga. Tapi dia tak terima Islam. Tapi kita berdamai. Okey, dia selamat dunia. Tapi tak selamat akhirat. Yang pertama tadi, dia nak selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, dia tak selamat, dia selamat dunia tapi tak selamat di akhirat. Pilihan ketiga barulah berlaku perang dia. Kalau dia kalah, dia tak selamat dunia dan dia tidak selamat di akhirat. Dan boleh jadi pada orang Islam juga tak selamat di dunia kalau di kalangan orang Islam yang kalah, yang mati, tapi kita akan selamat di akhirat. Jadi pilih yang kedua, yang pertama itu lebih baik daripada yang ketiga. Jadi ingat apa yang saya sebut banyak kali ni, mudah-mudahan takut boleh jadi ada kuis di akhir penghujung nanti saya akan sebutkan apa soalannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh agar umatnya memohon kepada Allah Ta'ala dengan al-afiyah, yakni keselamatan. Yakni musuh tunduk, takut dan sedia untuk berdamai. Apabila berada dalam situasi terpaksa bertemu dengan musuh, yang musuh menyerang dan sangat menginginkan untuk berperang, maka bersabarlah menghadapi musuh tersebut. Ini langkah terakhir. Kita mohon lagi pada Allah al-afiyah, selamat. Jangan bercita-cita, mohon pada Allah selamat. Dan kita minta perdamaian. Tapi andai kata fa'idalah kita mohon, tak mampu dah kita nak berbincang, tak mampu dah kita nak suluh, nak buat perdamaian. Musuh nak pilih berperang juga. Kita bukan pilih berperang, kita. Ingat, kita bukan pilih berperang, kita pilih perdamaian. Berdamai kita, itu lebih baik. Andai kata mereka tak mahu juga, maka bersabarlah untuk menghadapinya. Bersabarlah. Ingat, kaedah ini kita guna pakai di mana sahaja. Kita nak berdamai dalam apa jua, bab perangkat yang lebih global ke, perangkat sederhana, perangkat kita ke, perangkat dengan jiran tetangga, perangkat dengan dalam kumpulan, dalam persatuan, di surau, di rumah, suami isteri dengan anak-anak, berdamai. Bukan bermusuhan. Perdamaian dulu kita pilihnya, jangan bermusuh, jangan berpecah, jangan bergaduh. Perdamaian itu diutamakan dulu agar semua orang selamat. Hadis ini menunjukkan bahawa peperangan memerlukan kesabaran. Oleh itu, janganlah dipandang mudah perkara yang berkaitan dengan peperangan. Ketika dalam peperangan, umat Islam akan diuji dengan mengalami keletihan, luka, sakit, lapar dan amarah tinggi. Oleh itu, bersabarlah dan menghadapi ujian. Bila berperang, kesabaran tak boleh tidak mesti ada. Kesabaran cukup tinggi semaksimal yang kita mahu, sebab macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Macam mana kalau kita tewas, kalau kita tidak menang, boleh berlaku. Bagaimana kalau ramai yang meninggal, ramai yang syahid, boleh berlaku. Paling kurang keletih mesti ada bila berjihad, bila berjuang. Luka parah mesti ada, sakit pasti, lapar lagi, dan marah lagi. Semuanya ada. Semua itu perlu kepada kesabaran yang tinggi untuk menghadapi ujian yang besar ini. Sebab tu bersabar peringkat pertama lebih mudah. Bersabar dengan peringkat pertama tadi, ajak musuh berdamai, lebih mudah. Bersabar peringkat kedua lebih mudah. Tapi bersabar peringkat ketiga ni, takut kita tak mampu menghadapi ujian yang berat ini. Sebab tu suruh pilih yang mudah-mudah dulu. Kalau tak mampu, tak apalah, hadapilah dengan jayanya peringkat yang ketiga ini.
Ketika sedang berperang secara tiba-tiba musuh meminta untuk berdamai. Musuh ini telah membunuh keluarga umat Islam. Maka ketika inilah juga umat Islam sekali lagi diuji sama ada ingin membalas dendam ataupun berdamai. Pada ketika ini umat Islam diminta supaya berdamai dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya inilah yang diajar dalam Islam. Tengok lagi sekali. Allah uji kita lagi. Macam tengah-tengah berperang, mereka telah bunuh umat Islam. Bila kita mula nak serang mereka, bersemangat untuk melawan mereka, tiba-tiba mereka angkat senjata, mereka ingin berdamai pula. Macam mana kita? Lagi sekali kita dituntut juga untuk menerima perdamaian. Kita diajar begitu. Kita ini selamat. Pilih kedamaian, pilih keselamatan. Tak mahu lagi keadaan lebih berat daripada itu. Jadi kita diajar, ini konsepnya begitulah. Namun demikian tengok keadaan itu. Ketua-ketua umat Islam akan berbincang, akan bermusyarat lah. Tapi dia punya guideline-nya, itulah dia. Andai kata musuh ajak berdamai, kita berdamai. Boleh jadi atas dasar inilah yang rakan-rakan kita sedang di Palestin melakukannya. Tengah-tengah Yahudi membunuh rata-rata ramai umat Islam, tiba-tiba berlaku perdamaian. Kita terima pula. Nak kata apa? Kita dah semangat ni. Kalau ikut kata kita kan, sekarang kita serang habis-habisan. Apa jadi-jadilah. Sebab tak boleh percaya Yahudi, tak boleh percaya. Kita berdamai dengan dia, dia makan kita balik. Lepas tu kita mula nak serang, dia ajak kita berdamai. Kita bersemangat untuk menentang mereka, tiba-tiba dia ajak berdamai pula. Kita berdamai, dia serang kita balik. Asyik kena je kitanya. Tapi itu dah caranya. Kita, bila musuh nak berdamai, kita diminta untuk berdamai. Itu kaedah kita ni. Sebab kita ni, dunia ni buat sementara je. Yang penting, kita dah berjaya di akhirat. Rakan-rakan kita yang mati, yang syahid itu, mereka sudah syahid. Tak ada masalah lagi dah. Kita je, mereka dah berjaya, kita belum lagi. Kita belum tahu, belum tentu lagi. Cuma dari sudut zahirnya, kita kesian kat mereka lah. Kesiannya rakan-rakan kita kat Palestin tu kan. Kesian mereka mati dibunuh, mati dibom, mati ditembak lah, berjuang, kesian. Tapi sebenarnya, bila di akhirat nanti, siapa kesian kat siapa? Jadi sebenarnya mereka kesian kat kita. Mereka tu tak ada masa dah nak berupaya-upaya macam kita ni. Mereka bertembung dengan masalah sentiasa tu. Bom atas kepala, pelurunya. Tak aman mereka itu. Tak ada masa nak berupaya-upaya macam kita lah. Semua kerana kita tak boleh sebab masalah COVID. Kita masalah juga sekarang ini. Dalam keadaan normal biasa dulu. Baik. Islam menetapkan etika ketika peperangan. Antaranya ialah tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti perempuan, kanak-kanak dan orang tua serta orang-orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Perkara ini sememangnya bukan perkara yang mudah dan semestinya memerlukan penelitian. Kita ada peraturan ketika berperang. Kita tak boleh ikut cara mereka. Walaupun mereka membunuh semua, sama ada kanak-kanaknya, orang tuanya, para doktornya, para nurse-nya, hospital ke mereka tak kira apa. Kita tak boleh macam mereka. Kita tak sama dengan mereka. Walaupun dalam peperangan. Tak boleh bunuh kanak-kanak mereka. Tak boleh bunuh perempuan mereka. Tak boleh bunuh orang tak terlibat dalam peperangan. Itu salah. Kita ada undang-undang, ada peraturan. Walaupun dalam peperangan. Walau bagaimanapun peraturan ini terkecuali kepada mereka yang terlibat dengan peperangan dan menjadi benteng manusia. Contohnya apabila musuh itu hendak menyerang umat Islam, mereka membuat benteng manusia seperti susunan orang perempuan yang takkan di tengah-tengah medan tempur. Jika umat Islam tidak menyerang mereka, maka mereka akan menyerang umat Islam. Berdasarkan situasi sebegini, maka ia dibolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT untuk umat Islam membunuh mereka yang dijadikan sebagai benteng manusia. Kecuali dalam satu sudut, apabila mereka menggunakan benteng-benteng manusia untuk menyerang kita. Ketika itu kita tak ada pilihan. Selagi mana kita boleh bertindak dengan cara pilihan tadi, kita pilih dulu untuk membunuh hanya tentera-tentera sahaja. Tapi kata kita tidak mampu buat demikian kerana mereka memperalakkan orang tertentu, orang yang tidak dalam peperangan. Ketika itu tak apalah, kerana menjaga kita lebih baik daripada kita menjaga mereka. Menjaga umat Islam lebih baik daripada menjaga keselamatan mereka. Itu langkah yang terakhir untuk kita melakukan tindakan kita dalam peperangan ini. Namun begitu, perkara yang berlaku pada zaman sekarang ialah
pasar-pasar diletupkan dengan bom dan sebagainya, padahal ia bukanlah sasaran tentera. Sekiranya negara Israel dibom, maka hal tersebut dibolehkan kerana sememang ia merupakan sebuah negara Yahudi yang keseluruhannya menjadi medan peperangan. Hal ini demikian kerana mereka sudah mengisytiharkan perang terhadap umat Islam. Jadi kita tak boleh mengebom pasar-pasar sebagaimana yang berlaku pada golongan Islam yang dipanggil yang melampau. Anda kata betul berlaku lah. Ada juga di kalangan umat Islam yang melampau. Jadi kita tak boleh menyerang orang awam di mana sahaja. Di tempat negara mereka pun sama, apatah lagi dengan negara yang bukan negara mereka. Setengah-setengah negara yang tidak bermusuh dengan kita, itu tidak boleh sama sekali. Di tempat mereka pun kita tak boleh menyerang kawasan-kawasan awam, orang-orang awam. Kita hanya menyerang tentera sahaja. Kecuali apa yang berlaku di Palestin ataupun di Israel. Itu lain. Sebab itu bukan tanah mereka. Mereka juga menyerang kita, mengampas tanah air umat Islam. Semua itu medan peperangan. Itu dikecualikan berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Jika perkara sebaliknya yang berlaku, apabila pengeboman terjadi di kawasan yang tidak diisytiharkan perang, tindakan ini adalah salah. Contoh mengebom kedutaan dan lain-lain. Ini tindakan orang yang tidak mendalami agama. Mereka hanya ingin berperang sahaja tapi tidak mahu mempelajari hukum dan peraturannya. Tidak boleh mengebom kedutaan, tak boleh mengebom pasar, hospital, sekolah dan macam-macam lagi. Wa'lamu anal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah, sesungguhnya syurga terletak di bawah kilatan pedang. Ia ni atau apa-apa senjata yang lain. Ketika hadis di atas menyebut berkenaan syurga di bawah pedang, maksud hadis tersebut ialah sekiranya umat Islam berperang mengikut hukumnya, maka mereka akan dianggap sebagai mati syahid. Itu kelebihan berperang di jalan Allah, berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati pun nanti syahid, tak mati pun tak apa. Pahalanya besar orang akan dapat. Tentera-tentera akan dapat. Lebih daripada segala-gala. Apabila seorang itu mati syahid, maka dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga dan diampunkan segala dosa. Malahan dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya yang dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kelebihan orang yang mati syahid. Sebab tu mati syahid itu sangat diinginkan oleh bagi mereka yang tahu. Orang tahu mati syahid ini, kalau dia boleh dihidupkan, dibunuh balik, disyahidkan lagi, dia nak walaupun 10 kali. Lazatnya, seronoknya mati syahid. Kita ni penakut, kita ni tak rasa apa sebab kita tidak menjiwainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma munzil al-kitab wa mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan-awan di langit, yang membinasakan ahzab, bala tentera bersekutu, binasalah mereka dan tolonglah kami serta menangkanlah kami dalam menghadapi mereka. Ini merupakan antara doa Nabi Muhammad SAW ketika berperang. Nabi Muhammad SAW meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan setelah umat Islam bersabar. Sabar ini sangat penting kerana umat Islam, kerana Islam ialah agama yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Jadi itu doa warid daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sendiri membacanya bila kita ditimpa musibah. Bila tentera Islam, bila umat Islam dibunuh di sana sini, kita akan membaca doa ini. Kita buat dia kunut nazilah lah. Kita akan baca dia ataupun baca dalam doa-doa biasa kita. Agar Allah membantu umat Islam yang sedang dalam keadaan kritikal berdepan dengan musuh-musuh itu. Umat Islam boleh mengajak orang bukan Islam supaya menerima Islam. Namun begitu, jika mereka tidak mahu menerima Islam, sekurang-kurangnya mereka boleh berdamai dengan Islam. Umat Islam memberikan ruang kepada mereka untuk melihat keadaan umum hukum Islam, dan inilah pendekatan yang betul dan terbaik. Itulah cara yang kita kena pilih dan beri pilihan kepada mereka, kepada musuh-musuh kita. Bukan direct ataupun secara langsung tu berperang dengan mereka. Tidak. Kita ada beberapa stepnya. Baik, pengajaran hadis ini. Nabi Muhammad SAW menghadapi musuh dan bertempur dalam peperangan dengan menggunakan taktik dan strategi.
Bagi dia tidak menentang musuh secara sembrono. Setiap perkara yang ingin dilakukan perlu adanya persiapan yang mantap. Kena ada persiapan yang rapi dan penuh ada strategi, penuh ada mata-matanya, penuh ada taktikalnya untuk berhadapan dengan musuh. Kerana musuh yang bersistematik itu boleh sahaja mengalahkan kita yang kita tidak bersistematik. Yang kita tidak merancang dengan begitu cekap sekali. Sunat berdoa ketika berada dalam keadaan kesempitan dan kesusahan, dan sunat bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang tinggi dan nama-nama yang indah. Kita digalakkan berdoa. Berdoa dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, berdoa lah. Dan satu lagi ilmu ialah dengan cara kita bertawassul. Yang ini kita akan sentuh pada kuliah-kuliah yang lain insya-Allah, ataupun kita dah sentuh sebenarnya berkaitan dengan tawassul dengan nama-nama Allah. Kita ni mungkin kita tak layak untuk berdoa. Allah tak kenal kita pun siapa dia kita. Kita ni orang biasa. Kalau kita orang soleh, okey. Jadi orang-orang biasa nak suruh Allah ni mudah perkenankan doa-doa kita, kita bertawassul. Kita gunakan perantaraan. Banyaklah cara-caranya. Antara perantaranya ialah kita gunakan nama-nama Allah. Asma'ullahul A'zam dia panggil. Nama Allah yang hebat-hebat. Nama Allah yang besar-besar, yang apa, yang indah-indah ni. Kita gunakan ni, kita sebut dia. Jadi Allah akan mudah perkenankan permintaan kita itu. Itu cara dia. Kita kata, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum contohnya. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita guna nama-nama Allah tu. Baru kita berdoa. Jangan kita minta terus begitu. Boleh, tapi tak berapa kena. Teknik doa tu tak apa betul. Jadi antara teknik doa yang betul, kita gunakan nama-nama Allah. Asma'ullahil A'zam. Kita gunakan asma' Allah, kan nama-nama Allah kan banyak. Jadi kita guna dia untuk kepentingan kita. Boleh begitu, dia panggil tawassul. Nak suruh Allah hancurkan Yahudi, kita kata apa? Ya Qahar, Ya Jabbar. Kita guna nama Allah yang hebat-hebat, yang jenis ke arah kasar sikit lah. Kita tak boleh guna Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Rahim. Tak boleh, itu yang lemah lembut tu, yang rahmat tu. Untuk kita, untuk musuh-musuh kita guna Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Qahar. Kita guna yang tu. Nak suruh Allah murah rezekikan kita, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Allah mudah memberi rezeki kepada kita, tengok kita ambil makna dia itu berkaitan dengan kehendak kita apa. Baik. Umat Islam digesa supaya melaksanakan kebaikan dan keadilan Islam kepada semua golongan, termasuklah kepada musuh yang sedang berperang apabila mereka ingin berdamai. Berbuat baiklah terhadap musuh yang ingin berdamai sekiranya mereka menipu dan bermuslihat. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman sentiasa ada. Dalam kita membuat pilihan tadi, dan kita pilih pilihan untuk berdamai, andai kata musuh itu menipu kita, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti akan membantu kita. Tetap ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena yakin. Jadi itulah sahaja dapat kita sentuh pada pagi ini. Sebelum berakhirnya, saya sebut kuis. Macam biasalah, ada kuis kita. Jadi sebutkan step-step bila kita nak berdepan dengan musuh. Agak payah sikit ke hari ni? Taklah payah sangat. Ingat balik. Berapa step? Ada 3 step tu. Hurai panjang lebar sikit kat situ. Siapa yang paling sempurna, siapa yang paling cepat, dia akan dapat hadiah. Hadiah, makanan dan juga e-book insya-Allah. Step bila kita berdepan dengan musuh. Sentuh sikit pasal keselamatan tadi, dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat tu. Kenapa kita pilih step pertama, step kedua, step ketiga? Cuba hurai secara ringkasnya. Jadi mudah-mudahan kita memahami apa yang kita sentuh, apa yang kita belajar pada pagi ini, iaitu kita bersabar ketika menghadapi musuh dan bagaimana cara untuk kita berdepan dengan musuh-musuh kita. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk sentiasa bersabar dan juga bersabar. Sekian dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan, Allah selamatkan kita daripada mara bahaya dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.